Seperti yang kami berigakan pada bis kita, ini salah satu sebab mengapa bis kita harus terus melekat di hadapan kaca bis kita untuk sama-sama tadi memahami sesuatu yang cukup penting sebenarnya untuk tadi sama-sama berigakan kepada semua penonton Rampai Pagi hari ini. Rasanya bis kita pernah mendengar juga, mungkin ada yang baru mendengar, kalau yang pernah mendengar atau mungkin kurang kali pemahaman mengenai perkara ini. Jadi hari ini peluang kesempatan kita ni untuk sama-sama lebih memahami apa sebenarnya mengenai dengan kaji selidik status kesihatan dan permakanan kebangsaan Enhance ketiga. Ya, insya-Allah kita akan bersama dengan Yang Mulia Puan Atira Fakhriyah binti Haji Awang Yusof, Pegawai Perhubungan Awam Kanan, Ketua Bahagian Perhubungan Korporat Kementerian Kesihatan. Ya, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar hari ini Puan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kami di Rampai Pagi cukup teruja ni Puan apabila mengetahui bis kita Puan sendiri datang ke Rampai Pagi untuk sama-sama tadi memberigakan. Rasanya satu topik yang pernah tadi dengar Puan tapi mungkin ada yang kurang memahami. Ya, jadi ini peluanglah untuk Puan untuk sama-sama memberigakan maklumat mengenai dengan perkara ini ya. Jadi rasanya moleklah kalau teruskan sebarangkali Puan sesi wawancara hari ini. Mungkin Puan Atira boleh mengongsikan kepada penonton apa sebenarnya Enhance 3 dan apa sebenarnya itu Puan tujuannya tujuan ianya diadakan. Ya, terima kasih ya. Terima kasih kepada pihak RTV untuk memberikan peluang kepada Kementerian Kesihatan untuk memberikan lagi sekali sebenarnya sudah peluang ni kami datang kemarilah untuk memberikan perkara ini. Tapi seperti mana yang tadi dinyatakan, sebenarnya Enhance ni ataupun kaji selidik status kesihatan dan pemakanan kebangsaan ini adalah kali ketiga yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi ini bukan perkara yang baru. Sebelum ini pun memang sudah dilaksanakan. Dan ianya pada kali ini dilaksanakan dengan kerjasama pihak Universiti Brunei Darussalam dengan sokongan daripada WHO dan juga UNICEF. Dan tujuan kaji selidik ini kita ni jalankan adalah sebenarnya untuk kita ni memahami dan mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai dengan penyakit-penyakit tidak berjangkit ataupun NCDs di negara Brunei Darussalam dan juga faktor-faktor risikonya. Jadi kita ni kan mau tahu sebenarnya apakah faktor-faktor seseorang individu itu untuk menghidapi penyakit-penyakit tidak berjangkit seperti diabetes, penyakit jantung dan sebagainya. Dan kaji selidik ini juga akan mengenal pasti status kesihatan dan pemakanan di kalangan remaja, kanak-kanak dan juga orang dewasa di negara kita ni. Jadi ini kali ketiga pula dia sudah. Kalau saya dengar pun tadi Afifah juga penonton daripada pengongsian Puan, tujuannya diadakan memang penting sebenarnya untuk mengenal pasti trend NCDs dan communicable diseases, penyakit tidak berjangkit. Kalau kita lihat je Puan dari segi statistik yang sering dikongsikan di Kementerian Kesihatan, salah satu penyebab kematian tertinggi ni Puan di negara Brunei Darussalam ialah penyakit tidak berjangkit. Jadi penting untuk memahami apa sebenarnya risiko-risiko. Mungkin ada risiko-risiko yang unik yang terdapat di negara kita ni. Mengetahui trend-trend ini ada memang cukup penting. Jadi kerjasama bis kita adalah sangat-sangat diharapkan ni Puan sebenarnya. Baiklah, kita teruskan sini Fifah perkongsiannya hari ini. Dan juga ingin mengetahui dan juga ingin dikongsikan kepada penonton Rampai Pagi sebenarnya mengapa kaji selidik ini ia sangat penting untuk dijalankan Puan. Ya, seperti mana yang saya telah jelaskan tadi kan, bukan saja untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh, tetapi seperti yang kita ni ketahui sebenarnya bebanan penyakit tidak berjangkit ataupun NCDs ini sebenarnya meningkat. Dan ini bukan saja untuk negara kita ni tetapi juga secara global lah. Jadi kita ni pun tahu juga penyebab kematian utama di negara Brunei Darussalam adalah disebabkan penyakit kardiovaskular. So maksudnya penyakit yang berkaitan dengan jantung dan juga diikuti dengan penyakit kanser. So penyakit NCDs ataupun tidak berjangkit ini ia macamnya kita ni lifestyle diseases. Ia bukannya sesuatu macam like for example COVID. Itu tidak dapat dielakkan, dijangkiti kan. Ini penyakit-penyakit tidak berjangkit ini yang dapat dielakkan. Tapi unfortunately penyakit-penyakit ini adalah penyebab utama
kematian di kalangan orang dewasa dan telah menyumbang dalam kira-kira 85% kematian di negara kita ni. Jadi ianya adalah kadar yang sangat tinggi dan membimbangkan sebenarnya. Jadi oleh sebabnya kita ni tahu ada bebanan yang semakin meningkat setiap tahun. Jadi kita ni perlu tahu dan memahami apakah sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan orang kita ni menghidapi NCD ni kan, dan macam manakah kita ni dapat menangani perkara-perkara tersebut. Adakah ianya melalui program-program yang bersesuaian, intervensi daripada segi dasar. Jadi hasil dapatan daripada kajian selidikan ini sekarang dapat kita ni dari pihak kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan, memahami, mengetahui kadar penyakit pada masa ini di kalangan masyarakat. Mungkin tinggi pelang letar, memang disuspek tinggi, tapi mungkin ada juga yang mereka tidak menghidapi NCDs pada masa ini, tapi yang boleh dielakkan. Dan jadi kalau kita ni tahu risiko-risiko atau di kalangan masyarakat, dapat kita ni membuatkan program-program yang bersesuaian lah. Sebab itu ya penting untuk kita ni menjalankan enhance ni. Sebab itu bukannya sekali dilakukan. Ianya dijalankan beberapa kali untuk kita ni kira macam nyerang mencek lah, menyemak status kesihatan dan pemakanan di negara kita ni. Dan dari sana juga kita ni kan mau menilai status perkembangan dalam mencapai sasaran dan dalam kesihatan dan pemakanan di peringkat serantau dan juga global. Jadi kajian selidikan ni mungkin nyorang remeh lah, sebabnya ia terpaksa pihak Kementerian Kesihatan terpaksa ke rumah bis kita untuk melakukan kajian selidik tersebut. Tapi ianya adalah sangat penting sebenarnya untuk kita ni melakukannya. Jadi kalau tadi anda mengetahui risikonya, macam mana tadi akan membuat intervensi yang bersesuaian seperti yang diberikan dari AUDA. Jadi kalau boleh Puan diberikan lagi sekali, seperti yang Puan nyatakan tadi, kajian selidik ini telah pun bermula sebenarnya. Mungkin boleh diterangkan lagi bila sebenarnya telah pun dimulakan? Ya, alhamdulillah sebenarnya kajian selidik ini yang ada 2 fasa sebenarnya. Ia telah dijalankan sejak penghujung tahun 2022. Ini kirakan 2 tahun lah sudah ni kajian selidik ini dijalankan. Dan fasa pertama alhamdulillah telah selesai dijalankan pada bulan Oktober tahun lepas, dan sejurus lepas itu pada bulan November 2023 tahun lepas fasa kedua dilaksanakan. Jadi ini adalah kira insya-Allah kalaunya mencapai sasaran tahun ini, penghujung tahun ini akan selesai fasa kedua tu. Jadi fasa pertama sama fasa kedua ada kelainan lah tu. Fasa pertama tu yang memfokuskan lebih kepada golongan dewasa berumur 18 ke 69 tahun. Tapi fasa kedua ni ia unik in the sense macam ia memfokuskan lebih kepada kanak-kanak, remaja dan juga para wanita sahaja. Dan seperti tadi Puan nyatakan akan kajian selidik ini akan ke rumah lah ya. Tapi boleh Puan terangkan lagi dengan lebih lanjut ya tentang proses kaji selidik ini dan apa yang boleh dijangka oleh ahli rumah yang telah terpilih untuk menyertai kaji selidik ini, Puan? Ya, terima kasih. Jadi kalaunya bis kita terpilih lah, for example kita dah punya rumah kena pilih. Dan pemilihan ini bukannya macam dibuat untuk semua rumah lah tu. Ianya akan dibuat secara rambang. So kira memang dibuat secara rambang menggunakan sistem yang sedia ada. Dan rumah-rumah yang terpilih itu nanti akan ada 5 komponen ataupun soal selidik yang akan dilakukan, iaitu yang pertama soal selidik bagi isi rumah. Jadi orang rumah itu akan ditanyakan soalan-soalan yang tertentu dan soalan-soalan khusus bagi para wanita yang berumur 15 ke 49 tahun sahaja. Dan yang ketiga soal selidik bagi kanak-kanak yang berumur 5 tahun ke bawah. Dan soal selidik bagi kanak-kanak berumur 5 tahun ke 17 tahun, dan yang kelima soal selidik bagi golongan para lelaki yang berumur 15 ke 49 tahun. Jadi maksudnya macam kalaunya ahli rumah tu ada tah semua ni lah, memang semua tah tu kan di-interview. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, ianya dilakukan secara rambang dan mereka yang terpilih itu akan mendapat surat
surat pemberitahuan dan juga dihubungi oleh pihak kementerian sebelum kami melawat rumah bis kita lah. Jadi bukannya macam tarus-tarus mengatuk lah. Memang ada suratnya dihantar dulu. Mungkin suratnya lama pulang sudah dihantar sudah sebabnya kira penghujung tahun 2022 sudah kan tahu. Tapi kalau sekiranya baru menerima surat dan akan di follow up dengan panggilan daripada pihak kementerian sama ada melalui WhatsApp ataupun panggilan secara kepada ahli rumah. Tapi ya tanya ada yang kira yang didapatilah ada setengah rumah tu ada yang macam dia tahu nombor telefonnya, ada yang dia tahu macam kira dia punya ada yang rumah tu kosong. Itulah kesusahan yang dihadapi sebenarnya pada kira yang on the ground lah. Tapi itu memang ada beberapa perkara yang dilaksanakanlah daripada pihak kementerian. Tapi ya tentu kalau kita dihubungi dipohonkanlah kerjasama daripada ahli rumah untuk ikut serta. Betul. Dan kaji selidik ini ianya kalau sekiranya kami sudah menghantar surat itu, lepas itu sudah dihubungi dan ahli rumah itu ia bersetuju untuk ikut serta. Jadi proses seterusnya ialah pembantu penyelidik akan membuat menemubual ataupun wawancara lah menemubual ahli rumah yang layak itu. Jadi kira orang will do an interview session lah face to face dengan mereka tu. Dan untuk kaji selidik ini semua ahli perempuan yang berumur 15 ke 49 tahun akan ditemu bual dan seorang kanak-kanak yang berumur 5 ke 17 tahun dan semua kanak-kanak yang berumur 5 tahun ke bawah akan diambil maklumat melalui ibu ataupun penjaga mereka. Dan jika rumah tersebut yang terpilih itu ada golongan lelaki. Semua lelaki yang berumur 15 ke 49 tahun juga akan ditemu bual. Jadi ini difahami pulang lah. Macam kalau sekiranya ramai yang tinggal di sana. Memang semua akan diinterviewkan tu. Jadi difahami kenapa mungkin ada hesitancy lah untuk orang kita ni orang mengikut serta dalam kaji selidik ini. Tapi seperti yang saya telah jelaskan tadi, yang sangat penting untuk kita ni do the process do the interview session sama bis kita, mengambil kira pengukuran ketinggian, berat badan dan kalaunya ada para wanita di sana fingerprint testing. So itu kira the process lah. So kita kena hubungi kami datang ke rumah untuk do the face to face interview sama pihak-pihak yang sasaran yang dalam kaji selidik tersebut dan ada beberapa pengukuran yang akan dilakukan lah on the spot lah. Jadi itu kira secara ringkasnya lah tapi difahami mungkin prosesnya batah sebabnya kalau lebih ramai orang dan makin lama di sana kan macam itulah. Dan rasanya maklumat yang penting yang dikongsikan tadi oleh puan atau penonton, jadi rumah-rumah yang dipilih nanti, yang terpilih melalui proses yang tertentu kan tu dipilih secara random, secara rambang. Jadi apabila rumah kita terpilih akan dihantarkan surat, akan dimaklumkan oleh pihak kerajaan dan akan dihubungi. Jadi kadang-kadang puan mungkin orang takut kalau orang datang ke rumah siapa ninya, tapi kalau untuk yang ini ada penonton, ada surat akan dihantarkan, bis kita akan dihubungi dan bis kita pun akan juga sama-sama membantu pihak penyelidik nanti untuk memberitahu hari-hari yang tertentu barangkali puan untuk bila kedua-dua pihak berlaku untuk menemu ramah bis kita, datang ke rumah bis kita dan sebagainya. Dan rasanya juga pihak daripada Kementerian Kesihatan akan datang juga ke rumah bis kita menggunakan pas-pas tertentu dekat puan. Mungkin boleh dikongsikan nanti puan. Cukup pentinglah untuk tadi agar kita rasa lebih selamat ni puan. Nanti akan kami tanyakan lagi puan. Dan untuk soalan berikutnya puan, kalau diimbas kembali perkongsian tadi, fasa kedua kaji selidik sudah pun dijalankan. Rasanya penting je untuk sama-sama mengetahui barangkali puan perkembangan terkini puan. Mungkin boleh dikongsikan. Alhamdulillah fasa kedua ni yang seperti yang saya telah jelaskan tadi sudah dilaksanakan sejak November tahun lepas lah. Dan masa ni insya-Allah disasarkan sebenarnya untuk di penghujung bulan ni pulang ni untuk disasarkan target lah untuk completion target. Tapi kalau sekiranya
sasaran tidak tercapai dan mungkin akan dianukan lagi untuk penghujung tahun ini. Tapi sememangnya apa yang diinginkan adalah untuk mendapatkan kesemua hasil dapatan itu di penghujung tahun inilah. Jadi masa ni pun beberapa pasukan yang on the ground itu sedang giat menjalankan kaji selidik tersebut. Memang ada beberapa pasukan lah yang di keempat-empat daerah. Bukannya satu daerah saja, keempat-empat daerah memang deploy lah. Kalau boleh ditambahkan sedikit Puan, sedikit soalan tambahan mengenai dengan bagaimana orang ramai boleh merasa selamat dengan orang yang datang ke rumah Puan. Sebenarnya yang dikongsikan tadi mungkin ada saja yang menyaksikan luruskan orang yang orang daripada Kementerian Kebukan. Maklum sajalah Puan, masa ni banyak terdengar macam-macam cerita dan sebagainya. Jadi keselamatan ini amat penting. Mungkin boleh diberikan ni Puan. Ya, sememangnya kalau kita ni melakukan kaji selidik yang kira orang legit lah, memang ada pas rasminya. Ada pas rasminya dengan namanya, mukanya, dengan itulah kira signature daripada Kementerian Kesihatan. Dan juga mungkin ada yang mereka mereka ada vest. Mereka akan memakai vest Kementerian Kesihatan dan mereka akan menggunakan kenderaan daripada pihak Kementerian Kesihatan. Jadi kalaunya ketiga-tiga itu memang datang ke rumah bes kita, ia pakai kereta biji, ia pakai pas, ia pakai vest, ia pun memperkenalkan dirinya daripada Kementerian Kesihatan, itu sudah tu orangnya. Itu sudah tu lah. Kecuali macam mungkin ada yang kan saya faham juga sebenarnya kenapa ada kerisauan daripada golongan masyarakat macam ni orang benar ke ni siapa kan datang ke rumah tiba terus mengatuk ni kan mungkin dia menerima surat dia tahulah kenapa lah tapi kalau sekiranya ia datang dengan kereta biji kereta kerajaan ia sudah memakai pas ia sudah memperkenalkan diri insyaallah mereka akan pasukan daripada Kementerian Kesihatan lah luruslah orangnya. Ya, alhamdulillah ya. Dan juga mungkin buat kita ni yang sudah faham memang pentinglah ya untuk memberi kerjasama bagi kaji selidik tersebut. Jadi mungkin Puan boleh dikongsikan dengan lebih lanjut kepada penonton Rampai Pagi, kepada mereka yang di luar sana, kenapa penyertaan mereka ni sangat penting Puan? Ya, penyertaan ini bukannya secara paksaan pula, ya sukarela. Jadi volunteer lah. Macam nada dipaksa kalau sekiranya mereka nak ikut serta memang mereka berhak untuk itulah macam kira mau ikut. Jadi penyertaannya adalah sukarela dan penyertaan adalah dilakukan secara rambang. Dan rumah yang terpilih itu adalah sangat penting untuk mereka ikut serta supaya kita ni dapat mencapai sasaran ataupun target response rate yang kita inginkan ada. Sebabnya bilanya ada sudah target itu, baru kita ni dapat tahu ini tah gambaran yang tepat dan yang betul. Jadi kalaunya targetnya itu tidak dicapai, mungkin tidak dapat memberikan gambaran yang penuh. Mungkin ke separuh gambaran sahaja. Jadi kalaunya bis kita terpilih, sangatlah disarankan dan digalakkan sebenarnya untuk ikut serta lah untuk ikut serta dan complete the actual process of kaji selidik tersebut. Dan juga yang seperti mana yang saya telah jelaskan tadi, ianya sangat penting bagi pihak kerajaan dan sebagai kira untuk kita ni mendapat gambaran apakah kadar penyakit tidak berjangkit di negara kita ni, adakah bis kita ada risiko untuk mendapat penyakit tidak berjangkit. Kalau kita ada risiko tersebut, apakah langkah-langkah yang boleh mencegah daripada penyakit tersebut merebak ataupun menjadi lebih teruk. Jadi adalah sangat penting bukan saja daripada segi dari untuk pihak kerajaan tapi untuk sebagai individu. Kita ni sendiri. Kita ni sendiri. Sebenarnya kita ni health screening. Kita ni pihak Kementerian Kesihatan datang ke rumah kita untuk membuat health screening. Jadi ambillah peluang ini untuk mengetahui status kesihatan kita ni sendiri. Dan juga sebagai tanda penghargaan peserta-peserta yang lengkap, maksudnya lengkap yang ikut interview, yang lengkap membuat pengukuran dan sebagainya, mereka ini berpeluang untuk memenangi hadiah-hadiah yang menarik yang kira secara automatik masuk ke dalam lucky draw. Hadiah-hadiahnya seperti tiket penerbangan, ada barang-barang elektronik,
Dan alhamdulillah pihak Kementerian Kesihatan mendapat sokongan daripada agensi-agensi yang tertentu lah untuk memberikan sokongan daripada segi penajaan bagi hadiah-hadiah tersebut. Jadi ambillah peluangan ni lah, bukan saja untuk mengetahui status kesihatan kita, tapi mana tahu manang kan tiket senang-senang nyorang manang tiket penerbangan sama barang-barang. Jadi why not kan? Why not, betul. Rasanya rezeki je Puan kalau tadi terpilih Puan, pihak BIS kita datang ke rumah, membuat health screening di rumah tadi sendiri dan dia dapat mengetahui risiko-risiko yang mungkin tadi ada, dapat tadi mengambil langkah-langkah tertentu Puan Puan dan juga at the same time saya berikan tadi mana tahu rezeki kita mana hadiah juga. Jadi sebab-sebab yang adalah tiada sebab sebenarnya untuk tadi menolak, tapi seperti yang disarankan tadi ialah secara sukarela Auda. Dan jika ada yang menonton Puan terpilih misalnya ingin bertanyakan sesuatu dengan lebih lanjut ataupun mungkin ada kebimbangan, kegusaran dan sebagainya, adakah ada orang yang tertentu boleh hubungi ini Puan ataupun nombor-nombor yang tertentu boleh hubungi? Ya, pembantu penyelidik yang melaksanakan ataupun menjalankan kaji selidik ini memang mereka ni dilatih terlebih dahulu. Tapi kalau sekiranya masih lagi ada kerisauan walaupun sudah dijelaskan kepada ahli rumah, mereka setentunya boleh menghubungilah hotline yang tertentu iaitu 744 0175 ataupun 744 0195 ataupun melalui email kepada enhance@moh.gov.pn ataupun kalau sekiranya mau maklumat yang terkini lah, boleh mengikuti media sosial rasmi Kementerian Kesihatan iaitu MOH Brunei. Jadi semua maklumat yang terkini akan dimuat naik ke sana lah. Rasanya kita ada sedikit video ni Puan Fifah yang ingin kami kongsikan pada semua penonton mengenai dengan Enhance. Apa kata kita saksikan sekarang? Adakah Auda tahu? Fasa kedua bagi kaji selidik status kesihatan dan pemakanan kebangsaan ketiga atau Enhance 3 telah dijalankan sejak bulan November 2023. Kaji selidik ini bertujuan untuk membantu Kementerian Kesihatan menilai dan membuat perancangan dalam menangani faktor-faktor risiko berkaitan dengan penyakit-penyakit tidak berjangkit di negara kita. Jangan risau, Enhance 3 melibatkan 3 komponen yang akan merangkumi pelbagai aspek kesihatan Auda. Setiap rumah terpilih akan ditemubual oleh pembantu penyelidik Kementerian Kesihatan. Penyertaan Auda adalah penting agar dapat membantu meningkatkan kualiti perkhidmatan Kementerian Kesihatan. Dan sebagai tanda penghargaan, setiap penyertaan yang lengkap akan berpeluang untuk memenangi hadiah-hadiah yang menarik menerusi jabatan bertuah. Ya, itulah tadi video yang dikongsikan kepada BIS kita untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai Enhance 3. Dan sebelum kita ni menutup wawancara pada pagi ini mungkin secara ringkas 1 minit apakah saranan Puan dan harapan Puan sendiri? Ya, saya bagi pihak Kementerian Kesihatan memang mensarankanlah dan memohon kerjasama daripada orang ramai, terutama sekali mereka yang terpilih untuk ikut serta saja bagi kaji selidik ini. Dan difahami kalaupun kita risau ada beberapa hotline dan cara untuk mendapatkan maklumat yang lebih terkini. Jadi kalau sekiranya kita terpilih, pohonkan kerjasamalah untuk ikut serta sajalah atau pulang sajalah. Ya, alhamdulillah Jadi ingin kita tutup wawancara kita dan ingin ribuan terima kasih kepada Puan Ati Rafakhriah binti Haji Awang Yusof, Pegawai Perhubungan Awam Kanan, Ketua Bahagian Perhubungan Korporat Kementerian Kesihatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.